Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk menerangkan watak perwatakan yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin. Kami terdiri daripada 5 orang. Nama-nama ahli kumpulan kami seperti yang berikut. Sulalatus Salatin merupakan penurunan segala raja-raja atau juga dikenali sebagai sejarah Melayu yang merupakan kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zaman Kesultanan Melaka. Dokumen ini dianggap penting kerana menerangkan tentang adat istiadat kerajaan, susunan Raja Melayu dan susunan Kerajaan Melayu. Watak. Watak ialah sesuatu objek atau pelaku dalam sesebuah cerita. Watak-watak ini diciptakan untuk mengembangkan tema dan persoalan serta plot melalui aksi, tindakan, dialog dan konflik hingga berjaya mencapai matlamatnya. Perwatakan ialah ciri-ciri yang ditunjukkan melalui perlakuan watak. Ia boleh dijelaskan melalui ciri bentuk, paras rupa dan tingkah laku serta yang berkaitan dengan perasaan sikap dan pemikiran. Perwatakan dalam sesebuah cerita itu merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita tersebut. Jenis-jenis watak. Yang pertama, watak utama. Watak yang menjadi tumpuan perkembangan cerita. Watak ini berperanan penting dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, watak sampingan. Watak pembantu yang membantu watak utama dalam membangunkan sesebuah cerita. Yang ketiga, watak protagonis. Watak baik atau watak putih dan berpegang pada kebenaran. Yang keempat, watak antagonis. Watak antagonis merupakan watak jahat atau watak hitam dan menjadi penentang terhadap nilai hidup watak protagonis. Watak bulat atau bunda. Ianya digambarkan memiliki sifat manusia biasa dalam kehidupan harian. Sifat-sifat yang dimilikinya berubah-ubah dan tidak dapat diramal oleh pembaca. Seterusnya, watak dinamik. Tingkah lakunya boleh berubah-ubah sama ada dalam situasi yang kurang baik kepada yang lebih baik atau sebaliknya. Watak pipik. Watak ini diperkenalkan oleh pengarang melalui sesuatu aspek peribadinya sahaja. Misalnya, kalau seseorang watak itu diberi peranan jahat, kita hanya berhadapan dengan tindak tanduk negatifnya. Dan terakhir, watak statik. Watak yang tidak mengalami sebarang perubahan mengikut arus perkembangan cerita. Sultan Alauddin Riayat Shah. Kita melihat kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Nama asal baginda ialah Raja Husin yang merupakan anak anda Sultan Mansur Shah, telah berkahwin dengan seorang anak raja bernama Tun Najah atau Tun Senaja. Baginda dikurniakan putera-puteri yang bernama Raja Menawar, Raja Zainal, Raja Hitam, Raja Muhammad dan Raja Fatimah. Baginda merupakan seorang yang bertanggungjawab. Baginda bertanggungjawab terhadap masa depan dan keamanan Melaka. Baginda juga telah menyamar dan keluar pada waktu malam untuk memastikan keselamatan dalam negeri Melaka. Sultan Alauddin Riayat Shah juga merupakan seorang yang tegas. Contohnya, baginda telah menintahkan Laksmana menyelesaikan masalah yang terjadi di Siak setelah Tun Jana Pakibul membunuh orang tanpa memberitahu ke Melaka. Baginda juga turut menegur Tun Mutahir yang gagal melaksanakan tugas sebagai temenggung, berwawasan dan bijak. Baginda telah menguatkuasakan undang-undang di Melaka, menegur Tun Mutahir serta menyamar membanteras pencuri. Baginda juga telah meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud dan membatalkan serangan ke atas Pahang serta membina balai di Simpang 4. Riwayat hidup Sultan Mahmud Shah. Nama asal baginda Raja Muhammad atau Raja Mamat, anak anda kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Pernah berkahwin dengan anak Sultan Muhammad Shah, Tun Teja dan Tun Fatimah. Berputera-puterikan Raja Ahmad, Raja Putih, Raja Khadijah dan Raja Ali. Sultan Mahmud Shah seorang yang berani. Keberanian baginda terlihat setelah kota Kara jatuh ke tangan Peringgi. Baginda cuba menghalang kemarahan Peringgi untuk menyerang negeri Kopak. Walau bagaimanapun, hasrat baginda dihalang oleh Seri Naradiraja. Sultan Mahmud Shah juga seorang yang zalim. Semasa memerintah Melaka, baginda melakukan pembunuhan ke atas Seri Bijadi Raja, Tun Ali Sandang dan keluarga Tun Mutahir. Pembunuhan ini adalah di luar batas kemanusiaan.
Selain itu, Sultan Mahmud Shah juga seorang sultan yang bongkak. Sikap ini dapat dilihat melalui tindakan baginda yang menghendaki Puteri Gunung Ledang sebagai permaisuri baginda. Hal ini adalah kerana baginda inginkan kelainan daripada raja-raja Melaka yang lain. Sultan Mahmud Shah juga seorang yang mementingkan ilmu. Baginda telah bertindak belajar kitab maklumat dengan Maulana Yusuf. Tun Perak. Riwayat hidup Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Gelaran Baginda Bendahara Paduka Raja, anak kepada Seri Wak Raja, saudara kepada Tun Kudu dan Tun Perpati Putih. Bendahara Paduka Raja Tun Perak seorang pakar strategik. Beliau membuat perancangan yang teliti untuk mengalahkan serangan Siam. Tun Perak dapat memperdayakan Angkatan Siam dalam serangan kedua menerusi muslihat dengan memasang puntung api atau jamung pada segala pokok di sepanjang pantai. Bendahara Paduka Raja Tun Perak seorang yang setia. Peristiwa kematian Tun Besar yang dibunuh Raja Muhammad telah menguji kesetiaan Tun Perak. Walaupun anaknya dibunuh, Tun Perak tetap setia dan tidak menderhaka kepada raja. Bendahara Paduka Raja Tun Perak seorang yang amanah. Beliau telah menunaikan amanah apabila memelihara anak-anak saudaranya yang kematian ayah, serta menyimpan 2 peti berisi emas dengan baik dan menyerahkan peti tersebut kepada Tun Tahir dan Tun Mutahir apabila dewasa. Tun Tahir dan Tun Mutahir dipelihara, diberi didikan dan apabila dewasa diserahkan semula hartanya. Hang Tuah. Hang Tuah seorang pembesar yang bijak dalam menjaga nama baik dan maruah raja. Ketika di Majapahit, beliau telah menjaga nama baik raja dan negara daripada diperlakukan oleh bentara Majapahit. Hang Tuah juga seorang pembesar yang sanggup berkorban demi negara. Beliau sanggup menentang angkatan perang Semenuki dan dihantar ke pasar bersama Tun Perak oleh Sultan Mansur Shah. Selain itu, Hang Tuah juga seorang yang amanah dalam menjalankan tugas. Beliau sanggup membunuh Hang Jebat atas perintah Sultan dan menjaga Sultan Mahmud Shah sewaktu baginda sakit buang air bersama-sama dengan Tun Perak. Tun Fatimah. Tun Fatimah seorang wanita yang tabah. Ketabahan Tun Fatimah terselah apabila beliau terpaksa berhadapan dengan tragedi pembunuhan ayah, suami, adik dan bapa mertuanya. Tun Fatimah juga seorang wanita yang tidak mementingkan harta dan kedudukan. Walaupun sudah menjadi permaisuri Sultan Mahmud Shah, beliau tetap berduka cita mengenang ayah, suami, adik dan ayah mertuanya. Tun Fatimah juga seorang wanita yang setia. Walaupun pada peringkat awal Tun Fatimah dilihat amat berdendam dengan Sultan Mahmud Shah, tetapi akhirnya Tun Fatimah setia dan kekal bersama Sultan Mahmud Shah sehingga ke akhir hayatnya. Tun Fatimah tegas dalam membuat keputusan. Beliau bertindak berani dengan menggugurkan kandungannya apabila mendapati dirinya hamil. Tun Fatimah bertindak sedemikian berulang kali sebagai manifestasi penentangan dan rasa benci terhadap Sultan Mahmud Shah.